Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji-pujian dan kesyukuran buat Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala nikmat, di atas segala kurniaan dan pemberian, selawat dan salam buat junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita beroleh syafaat baik daripada baginda kelak. Amin thumma amin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua di orangan TikTok, ada Ira, Haifa, kemudian Miss Lailuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Minta maaf pada petang tadi tak sempat untuk melakukan program mahsyar. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah dengan program mahsyar juga, dan juga hayati Quran pada sebelah pagi. Amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak di ruangan komen ada Fatimah Az-Zahra, kemudian Fatimah Samsuddin, Ayu Hafiz, Ummi Naimah, Siti Rahayu, Novano, Nur Hafizah Ramli, Salma Uthman, Echa Yunus, Nadiah Nawawi, Ummi Naimah, kemudian Ba Keko, Badatul Alba, Echa Yunus, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Dalam tempoh di antara Maghrib dan Isyak pada malam ini, saya tidak ada program luar, tak ada kuliah Maghrib di luar. Maka saya nak membaca beberapa potong hadis Nabi SAW daripada kitab hadis Imam Tirmizi rahimahullah, yang mana dikenali sebagai Jami' ataupun Sunan At-Tirmizi. Maka pada malam ini kita telah tiba pada bab yang ke-21, di mana pada bab yang ke-21 Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu Maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan ma yaqtulul muhrim, apa yang orang dalam keadaan ihram boleh bunuh, minad dawabi, daripada binatang. Orang dalam ihram pada waktu itu dia tidak boleh memburu binatang, tapi apakah yang pada waktu itu dia boleh bunuh daripada binatang? Maka ringkasannya, binatang-binatang yang berbahaya, binatang yang pada waktu itu menyerang manusia maka dan mendatangkan mudarat, maka boleh dibunuh. Riwayat 828. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawaribi qala hadatsana Yazid bin Zura'in qala hadatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khamsun, ada 5 fawasik, binatang yang pada waktu itu mendatangkan mudarat. Lihat kepada Sahara baris yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan fawasik? Ai kathratu dararihinna, binatang yang banyak mudarat. Ada 5 binatang yang membawa mudarat yang banyak. Yuqtalna, boleh dibunuh, fil haram, walaupun berada di tanah haram. Maka apakah pada waktu itu 5 binatang tersebut? Sabda Nabi, al-fa'rah, tikus, wal aqrab, kalajengking, wal ghurabu, burung gagak, wal hudayya, burung helang, daripada hadah, burung helang, wal kalbul akur, dan pada waktu itu anjing. Al akur ada yang memberi makna gila dan ada yang memberi makna yang suka menggigit. Maka inilah binatang-binatang yang pada waktu itu boleh dibunuh. Sebab itu lihat kepada al-akur Sahara pada baris yang kedua. Maka ay al-majnun awil ladhi ya'ad, binatang anjing yang pada waktu itu gila, anjing gila ataupun anjing yang menggigit. Qala jumhurul ulama, pada baris yang ketiga Sahara, berkatalah majoriti ulama, al-murad bihi, yang dimaksudkan dengan 5 binatang ini oleh Nabi, sebenarnya kullu adin muftaris ghaliba, maka adalah kullu ad, setiap binatang buas. Setiap binatang buas. Al-adi maksudnya adalah al-zalim. Setiap binatang
buas yang pada waktu itu muftaris, yang suka menyerang, ghaliban kebiasaannya. Maka pada waktu itu dibawakan contoh-contoh yang lain, seperti zi'ib, seperti serigala, seperti binatang-binatang yang lain. Maka sabda Nabi SAW, ini 5 binatang yang boleh untuk dibunuh. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah adalah hadis hasan sahih. Riwayat yang ke-829. Wabihi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Hushaimun qala hadatsana Yazid bin Abi Ziyad an ibni Abi Nu'min an Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, yaqtul al-muhrimu, orang yang berada dalam keadaan ihram boleh membunuh, as-sabu, binatang buas, al-adi, al-adi di sini boleh memberi makna al-zalim, yang menganiaya, boleh memberi makna al-muftaris, yang menyerang. Maka sabda Nabi, orang yang dalam keadaan ihram boleh membunuh binatang buas, al-adi, yang menyerang, wal kalb al-akur, anjing yang suka menggigit ataupun anjing gila, wal fa'rah, tikus, wal aqrab, kalajengking, wal hidaah, burung helang, wal ghuraba, dan burung gagak. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu. Mereka berkata, al-muhrimu, orang yang berada dalam keadaan ihram, yaqtulu, boleh membunuh, as-sabu, binatang yang buas, al-adi, yang menyerang, wal kalba, dan anjing. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i, kullu sabu'in, setiap binatang buas, ada yang menyerang, ala nasi, terhadap manusia, aw ala, ataupun menyerang terhadap dawabihim, binatang-binatang milik manusia, falil muhrimi, maka untuk orang yang berada dalam ihram, qatluh, boleh membunuh. Maka tak ada masalah, jangan pula pada tak boleh bunuh sebab dalam ihram, boleh. Walaupun dalam ihram, dan pada waktu itu tidak ada sebarang dam dan sebagainya. Bab yang ke-22, kata Imam Tirmizi, bab ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan al-hijamata lil muhrim. Adakah orang yang dalam ihram al-hijamah boleh melakukan bekam ketika mana berada dalam ihram? Maka ini hadis yang dibawa oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Maka riwayat yang ke-830 daripada kitab hadis Imam Tirmizi rahimahullah, dibawakan hadis, wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Taus wa Atha an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW ihtajama, Nabi pernah berbekam, wa huwa muhrim, dalam keadaan baginda sedang berada dalam keadaan ihram. Maka Nabi pun pernah berbekam ketika mana baginda berada dalam keadaan ihram. Wa fil babi, dan di dalam bab ini, kata Imam Tirmizi, ada juga riwayat dan hadis yang lain daripada para sahabat yang lain, seperti daripada Anas bin Malik, Abdullah ibn Bujainah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad rahasa, dan sungguh telah memberi kelonggaran dan kebenaran, qaumun, sebahagian daripada ahli ilmu, fil hijamati lil muhrim, untuk berbekam bagi orang yang sedang dalam ihram. Kata boleh, walaupun dalam ihram boleh berbekam, sebab Nabi pernah buat. Wa qalu, dan mereka berkata, la yahliku sya'ran, namun untuk berbekam, aminah, namun untuk berbekam tidak boleh untuk cukur dulu. Kan selalunya kalau nak berbekam cukur sikit, tapi tak boleh cukur. Boleh untuk buat bekam, tetapi tidak boleh cukur. Wa qala Malik, berkata Imam Malik, la yahtajimul muhrimu illa min darurah, tidak boleh orang yang dalam ihram berbekam kecuali benar-benar perlu. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i, la ba'sa, tidak mengapa, an yahtajimal muhrim, orang yang dalam ihram untuk berbekam, wala yanzi'u sya'ra, namun tidak boleh mencukur ataupun menjatuhkan rambut. Boleh berbekam sebab Nabi pernah berbekam, tetapi pada waktu itu tidak boleh menggugur, menjatuh, mencabut dan mencukur rambut. Bab yang ke-23, kata Imam Tirmizi, bab ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan karahiyah, tidak boleh pada waktu itu tazwijil muhrim, mengahwinkan orang yang berada dalam ihram.
Orang yang berada dalam ihram dalam mazhab Syafi'i tidak boleh mengahwinkan, tidak boleh berkahwin, tidak boleh meminang, tidak boleh menerima pinangan, tidak boleh mewakilkan untuk berkahwin, tak boleh. Semua yang berkaitan dengan nikah pada waktu itu tidak boleh. Sebab itu lihat kepada Arafah baris yang ketiga daripada bawah, qala thalathah, berkatalah Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, nikahul muhrimi batil, nikah orang yang dalam keadaan ihram adalah batil, tak sah. Orang yang dalam ihram pada waktu itu dia nikah tidak sah. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah pula berkata, nikahuhu sahih, orang yang dalam ihram boleh bernikah. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Kerana Imam Abu Hanifah menyebut yang tak bolehnya adalah jima', dan pada waktu itu perkara yang berada pada permulaan jima' itu tak boleh. Adapun nikah maka pada waktu itu boleh, kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Wal waqi'ah, hadis yang bakal kita baca ini kata para ulama adalah kisah pernikahan Maimunah radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah binti Harith adalah isteri Nabi yang terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwini pada bulan Zulqa'dah tahun yang ke-7 Hijrah. Maka kata para ulama, lihat kepada Arafah pada baris yang akhir. Lalu Maimunah ini adalah makcik kepada 3 orang sahabat yang terkenal. Banyak sahabat sebenarnya. Adik-beradik Abdullah bin Abbas pun dah banyak. Tapi ada 3 orang sahabat yang terkenal yang selalunya kita tahu. Maka Maimunah adalah makcik mereka. Maka Maimunah adalah makcik kepada Abdullah bin Abbas. Maimunah juga adalah makcik kepada Yazid ibnul Asam, dan juga makcik untuk Khalid ibnu Al-Walid radhiyallahu taala anhum. Jom kita lihat hadis-hadis yang ada. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Ismail bin Ulayyah qala hadatsana Ayyub an-Nafi' an-Nubayh bin Wahb. Qal, daripada Nubayh bin Wahab beliau berkata, arada ibnu Ma'mar, yang mana nama penuh dia ada pada Qawata baris yang pertama. Nama penuh Ibnu Ma'mar adalah Umar bin Abdullah bin Ma'mar Al-Qurashi At-Taimi. Maka Ibnu Ma'mar ingin untuk menikahkan anak lelakinya. Faba'athani, maka beliau telah menghantar aku, iaitu Nubayh bin Wahab, untuk berjumpa dulu dengan Aban bin Uthman radhiyallahu anhu. Dan Aban bin Uthman pada waktu itu adalah Amirul Mausim, adalah ketua yang dilantik untuk memimpin jemaah haji pada tahun tersebut. Fa'ataituhu, maka kata Nubayh, aku pun mendatangi kepada Aban bin Uthman radhiyallahu anhu. Fakultu, maka aku berkata, inna akhaka, sesungguhnya saudara kamu Ibnu Ma'mar, yuridu, ingin, ayyunkiha, untuk menikahkan anak lelakinya. Fa'ahabba, maka dia ingin, an yushhidaka zalika, untuk memaklumkan kamu tentang perkara itu. Faqala, maka berkata Aban bin Uthman, la urahu, tidaklah aku menganggap Ibnu Ma'mar kecuali Arabian, seorang Arab Badui yang tidak berilmu, seorang Arab Badui yang jahil, jafian, yang pada waktu itu jahil. Lihat kepada Sahara pada baris yang pada baris yang pertama. Maka pada waktu itu apakah maksud daripada jafian? Ay ghalidha bil jafa, dan pada waktu itu maksudnya adalah ghaliza, seorang yang pada waktu itu jahil dan seorang yang keras dan sebagainya. Maka kata Aban bin Uthman, innal muhrima, sesungguhnya orang yang berada dalam ihram, la yankih, tidak boleh menikah, wala yunkih, dan tidak boleh menikahkan. Orang dalam ihram, dia menikah sendiri pun tak boleh, nak menikahkan orang lain pun tak boleh. Au kama qal, seperti mana yang beliau ucapkan. Thumma haddatha, kemudian Aban bin Uthman telah meriwayatkan hadis daripada Uthman bin Affan, mislahu, yang lebih kurang sama, yarfa'uhu, menyampaikan hadis tersebut sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam tajuk ini ada juga riwayat daripada sahabat-sahabat yang lain, seperti daripada Abu Rafi', Maimunah, dan berkata Imam Tirmizi, hadis Uthman bin Affan adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara mereka adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Umar, dan inilah pandangan sebahagian daripada para fuqaha daripada kalangan tabi'in. Okey, lihat kepada Syaihah
baris yang kedua 4, 6, 8, 10, 12, 15 daripada bawah. Baris yang ke-15 daripada bawah. Qala syekhuna madda dhilluhul ali. Maka berkata berkata para ulama, ittafaqu ala anna nikaha Maimunah wa mautaha wa bina'an nabi sallallahu alaihi wasallam biha min al-umuri thalathi allati waqa'at bisarif ataupun saraf. Maka Maimunah inti antara perkara yang luar biasa yang berlaku dalam kehidupan beliau berkahwin. Beliau menjalani malam yang pertama bersama dengan Nabi dan beliau meninggal dunia di tempat yang sama, iaitu di tempat yang bernama Sarif ataupun Saraf, Sinrafa, dan dia tak jauh daripada Masjidil Haram. Dia dalam kawasan Mekah pada zaman kita, ada dekat tepi jalan. Maka beliau menikah dengan Nabi di situ. Beliau bersama dengan Nabi pada malam yang pertama di situ, dan juga beliau meninggal dunia dan dikebumikan di situ. Maka yang menjadi perbahasan di antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah adalah bila Nabi SAW berkahwin dengan Maimunah. Adakah Nabi berkahwin ketika mana dalam keadaan halal? Maka itu yang dikata oleh Imam Syafi'i. Ataupun Nabi berkahwin ketika mana memang dalam keadaan ihram, maka itu yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Maka disebut di sini, fa in tahaqqaqa anna nikah Maimunah kana fir ruju', maka kalaulah sabit bahawa Nabi berkahwin dengan Maimunah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang pulang daripada Mekah ke Madinah, fa qaulu Syafi'i sahih, maka apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i bahawa orang yang dalam ihram tak boleh menikahkan, maka itu tepat. Dan ini adalah perbahasan yang panjang. Dan inilah maksudnya pada waktu itu tidak boleh bernikah dan menikahkan. Kata Imam Tirmizi muka surat 452 adalah pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad serta Ishaq. La yarawna, mereka berpandangan bahawa tidak boleh orang yang dalam ihram berkahwin. Wa qalu, mereka berkata, innakaha, jika menikah juga dalam keadaan ihram, fanikahuhu batil, maka pada waktu itu nikah tersebut adalah batil. Riwayat yang ke-832. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hammad bin Zaid an Matar al-Warraq an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Sulaiman bin Yasar an Abi Rafi' radhiyallahu anhu. Daripada Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menikahi Maimunah wa huwa halal, dalam keadaan beliau pada waktu itu dalam keadaan halal, bukan ihram. Wa bana biha, dan Nabi telah bersama dengan beliau malam pertama, wa huwa halal, dalam keadaan beliau halal, bukan dalam keadaan ihram. Wa kuntu ana, dan berkatalah Abu Rafi', dan adalah aku, ar-rasula, adalah utusan, fima bainahuma, terhadap apa yang berlaku di antara keduanya. Maka Abu Rafi' yang pada waktu itu Nabi utuskan untuk bertanya kepada Maimunah, dan Abu Rafi' yang membawa jawapan Maimunah kembali kepada Nabi SAW. Maka Abu Rafi' yang merupakan hamba yang Nabi telah merdekakan, beliaulah seorang yang pada waktu itu menjadi utusan yang menguruskan di antara Nabi dan Maimunah radhiyallahu taala anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan, dan kami tidak mengetahui seorang pun asnadahu yang pada waktu itu membawa sanadnya selain daripada Hammad bin Zaid, daripada Matar al-Warraq, daripada Rabi'ah. Imam Malik bin Anas telah meriwayatkan daripada Rabi'ah, daripada Sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Nabi SAW telah menikahi Maimunah wa huwa halal, dalam keadaan baginda pada waktu itu bukan dalam keadaan ihram. Warawahu Malikun mursalan, dan Imam Malik ada meriwayatkan juga secara irsal. Warawahu aidan, dan telah meriwayatkan juga hadis ini Sulaiman bin Bilal daripada Rabi'ah juga secara mursal. Mursal maksudnya adalah hadis di mana nama sahabat tidak disebut, nama sahabat digugurkan. Maka tabi'in pada waktu itu menyebut terus hadis tersebut kepada Nabi SAW. Berkata Imam Tirmizi, waruya, dan telah diriwayatkan daripada Yazid bin Al-Asam daripada Maimunah, beliau berkata, tazawwajani, telah menikahi aku Nabi SAW wa huwa halal, dalam keadaan baginda pada waktu itu bukan dalam keadaan ihram. Dan ini dalil-dalil sebenarnya yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahawa pernikahan Nabi dengan Maimunah tidak boleh dijadikan dalil
orang yang dalam ihram boleh bernikah sebab Nabi bernikah bukan dalam keadaan ihram. Warawa ba'duhum, dan telah meriwayatkan sebahagian mereka daripada Yazid bin Al-Asam, sesungguhnya Nabi SAW telah menikahi Maimunah dalam keadaan baginda halal bukan dalam keadaan ihram. Berkata Imam Tirmizi, Yazid bin Al-Asam adalah anak saudara Maimunah, ibnu ukhti, anak saudara kepada Maimunah radhiyallahu taala anhum. Maka tadi kita sebut ada 3 nama sahabat, Yazid bin Al-Asam, Khalid bin Al-Walid, Abdullah bin Abbas, dan sebenarnya banyak lagi yang merupakan anak saudara Maimunah binti Harith, isteri Nabi SAW. Bab yang ke-24, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan ar-rukhsati, keharusan ataupun kebenaran fi zalika, untuk bernikah ketika mana dalam ihram. Dan ini semuanya adalah dalil untuk Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Riwayat yang ke-833. Wa bi ilaihi qala hadatsana Humaid bin Mas'adah qala hadatsana Sufyan bin Habib an Hisham bin Hassan an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja, telah menikahi Maimunah binti Harith radhiyallahu anha wa huwa muhrim, dalam keadaan baginda dalam ihram. Maka ini dalil yang Imam Abu Hanifah kata orang dalam ihram boleh bernikah dan nikahnya sah sebab Nabi buat begitu. Maka ini adalah periwayatan yang pada waktu itu berbeza daripada apa yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan juga para ulama Kufah seperti Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Riwayat yang ke-834, wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hammad bin Zaidin an Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja, telah menikahi Maimunah wa huwa muhrim, dan baginda pada waktu itu dalam keadaan ihram. Riwayat 835. Wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Dawud bin Abdurrahman al-Attar an Amr bin Dinar qala, daripada Amr bin Dinar beliau berkata, aku telah mendengar Abu Sya'sa meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja, telah menikahi Maimunah binti Harith radhiyallahu anha wa huwa muhrim, dalam keadaan baginda pada waktu itu dalam keadaan ihram. Qala Abu Isa, maka berkata Imam Tirmizi, dibawa banyak hadis, 3 hadis. Hadza hadisun sahih, ini adalah hadis-hadis yang sahih. Dan Abu Sya'sa, nama perawi tadi, namanya adalah Jabir bin Zaid. Waqtalafu, dan para ulama telah berbeza pendapat fi tazwijin Nabi Maimunah, berkenaan tentang pernikahan Nabi dengan Ummul Mukminin Maimunah binti Harith, isteri yang paling akhir Nabi SAW nikahi. Selepas itu Nabi dah tak nikah dah dengan mana-mana wanita. Lianna Nabi SAW, kerana sesungguhnya Nabi SAW tazawwajaha, telah menikahi Maimunah fi tariqi Mekah, dalam perjalanan ke Mekah. Faqala ba'duhum, maka sebahagian daripada para ilmuwan telah berkata, tazawwajaha halala, Nabi telah menikahi Maimunah sewaktu Nabi dalam keadaan halal bukan ihram. Wa zahara amru tazwijiha, dan hanya jelas tentang perkhabaran pernikahan Nabi dengan Maimunah wa huwa muhrim, dalam keadaan Nabi ihram. Dan itulah yang diriwayatkan. Maka ulama yang para sahabat dan ulama yang mengatakan Nabi menikahi Maimunah pada waktu dalam ihram, riwayat yang ada itu bermaksud pengkhabaran pernikahan itu hanya jelas ketika mana Nabi dalam ihram. Tapi sebenarnya Nabi dah menikah sebelum daripada Nabi berada dalam ihram. Thumma bana biha, dan ketika mana Nabi bersama dengan Maimunah, pada waktu itu pun Nabi dalam keadaan halal bisarif, di tempat yang bernama Sarif. Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, maka di sini disebut ianya adalah bikasir ra, Sarif, dan pada waktu itu dia antara dia dengan Mekah adalah sejauh 10 mil. Maka boleh gariskan pada pelajar. Okey, maka di Sarif fi tariq Makkah, dalam perjalanan menuju ke Makkah. Wa matat Maimunah, dan Maimunah telah meninggal dunia juga di Sarif, di mana
bana biha, beliau telah bersama dengan Nabi SAW di tempat yang sama dan dikebumikan juga di tempat yang sama. Ini adalah kelebihan Maimunah. Kahwin dengan Nabi kat situ, bermalam pertama dengan Nabi dekat situ, dan juga meninggal dunia dan dikebumikan juga di situ. Riwayat 836. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Wahb bin Jarir qala hadatsana Abi qala sami'tu Aba Fazara yuhaditsu an Yazid bin al-Asam an Maimunah, daripada Maimunah radhiyallahu taala anha sendiri, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha, telah menikahi beliau dalam keadaan baginda halal, wa bana biha, Nabi telah bersama dengan beliau pada malam pertama halalan, dalam keadaan baginda halal bukan dalam ihram, wa matat, dan telah meninggal dunia Maimunah bisarif, di tempat yang bernama Sarif, wa dafannaha, dan kami telah mengkebumikan beliau fi dhullah, pada kemah allati bana biha fiha, kemah yang sama yang Nabi SAW pernah bermalam dengan Maimunah di tempat tersebut. Maka dikebumikan dengan zullah. Zullah ini bukanlah kemah, maksudnya seperti teduhan. Maka dekat tempat teduhan yang sama yang dia pernah bersama dengan Nabi, maka pada waktu itulah dikebumikan beliau pada tempat tersebut. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib, warawa, dan telah meriwayatkan lebih daripada seorang hadis ini daripada Yazid bin Asam secara mursal. Sesungguhnya Nabi SAW telah mengahwini Maimunah, dan pada waktu itu baginda bukan dalam keadaan ihram. Maka ini adalah riwayat-riwayat yang menjadi dalil untuk Imam Syafi'i bahawa Nabi telah mengahwini Maimunah ketika mana baginda berada di dalam keadaan ihram. Bab ma jaa fi akli sayd lil muhrim. Bab pada hadis yang telah datang berkenaan orang yang berada dalam keadaan ihram memakan binatang buruan. Orang yang dalam keadaan ihram tidak boleh memburu. Tapi kalaulah ada orang lain yang memburu dan pada waktu itu dia makan dagingnya, adakah boleh? Maka jawapannya adalah boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lihat kepada Arafah, baris yang kedua, 4, 6, 8 daripada bawah. Okey, mazhabul hijaziyin, baris yang ke-8 daripada bawah Arafah. Mazhab Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Innahum jawazu lahu akluh, bahawa boleh orang yang berada dalam keadaan ihram makan daging binatang buruan. Idza lam yakun fihi dilalatuh, kalaulah dia bukan menunjukkan kepada orang lain itu binatang sembelih. Sebab kalau dia tunjuk, maka pada waktu itu dia tak boleh makan. Au isyaratuh, dengan isyarat dia. Au pada waktu itu niyatuh, ataupun pada waktu itu niat dia. Maka ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan pada waktu itu boleh. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ya'qub bin Abdurrahman an Amr bin Abi Amr anil Muttalibi an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saydul bardi, binatang buruan yang berada di daratan. Saidu, binatang buruan, binatang yang diburu. Albar, yang terdapat di daratan. Lakum halal, untuk kamu adalah halal. Wa antum hurum, walaupun kamu berada dalam keadaan ihram. Malam, selagi mana tasiduhu, lam tasiduhu, kamu tidak pada waktu itu memburunya. Boleh makan binatang buruan, tapi sabda Nabi, kamu bukan yang memburunya. Au yusad lakum, ataupun binatang itu bukan diburu untuk kamu. Kalaulah binatang itu diburu untuk orang yang dalam ihram pun, pada waktu itu dia tidak boleh makan. Dan ini yang merupakan pegangan Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Qatadah Talha radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Tirmizi, hadis Jabir adalah hadis mufassar yang pada waktu itu dijelaskan. Wal Muttalib la na'rif lahu sama'a. Kata Imam Tirmizi, Muttalib kami tidak mengetahui yang beliau ada sebarang simak daripada Jabir radhiyallahu taala anhu. Dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, la yarawna, mereka berpandangan tidak mengapa bi akli saidi, untuk memakan daging binatang buruan, lil muhrimi, untuk orang yang berada dalam keadaan ihram, la ba'sa, pada waktu itu tidak mengapa. Dengan syarat idza lam yastadhu, bukan dia sendiri yang memburu, au yusad min ajlih, dan binatang itu tidak diburu disebabkannya. Berkata Imam Syafi'i, hadza ahsanu hadis, ini adalah hadis yang paling baik ruya yang telah diriwayatkan pada tajuk ini. Wa aqyas, dan hadis yang pada waktu itu boleh dikiaskan.
Wal amalu ala hadza, dan beramal pada hadis ini adalah pendapat Imam Ahmad dan juga Ishaq. Riwayat 838. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah an Malik bin Anas an Abi Nadri an Nafi' maula Abi Qatadah an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, daripada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana bi ba'di tariq Makkah, sehinggalah ketika mana beliau berada pada sebahagian jalan yang menuju ke Mekah, takhallafa, maka beliau telah ketinggalan bersama dengan beberapa orang sahabatnya muhrimin yang pada waktu itu memang dalam keadaan ihram. Wahwa, namun Abu Qatadah sendiri ghairu muhrim, bukan dalam keadaan ihram. Abu Qatadah nama sahabat ini. Fara'a, maka beliau telah melihat himaran wahsyiyah, pada waktu itu zebra, kuda zebra. Fastawa ala farasih, maka beliau telah menunggang kudanya. Fasa'ala ashabahu, dan beliau telah meminta teman-temannya yang dalam keadaan ihram untuk menyerahkan kepadanya sautahu, pada waktu itu tongkatnya. Fa'abau, maka mereka enggan untuk tolong. Sebab mereka tak boleh tolong, sebab mereka ni dalam ihram. Orang dalam ihram tak boleh membantu, memburu, menolong orang yang nak memburu, memberikan apa-apa benda yang boleh digunakan untuk memburu, tak boleh. Orang yang dalam keadaan ihram. Maka sebab itu mereka enggan. Fasa'alahum rumhah, maka Abu Qatadah pada waktu itu minta kepada teman-teman dia untuk berikan kepadanya pada waktu itu lembing. Fa'abau alaih, mereka enggan untuk tolong. Fa'akhadha, maka diambil sendiri. Fashadda 'alal himar, dan pada waktu itu dia telah mengejar zebra tersebut. Faqatalah, dan telah membunuh dia. Fa'akala minhu, dan telah makan daripada binatang buruan tersebut sebahagian daripada sahabat Nabi, wa aba, dan enggan untuk makan sebahagian yang lain. Fa'adrakun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mana mereka bertemu kembali dengan Nabi, fasa'aluhu an zalika, mereka telah bertanya kepada Nabi tentang perkara tersebut, adakah boleh makan daging binatang buruan? Maka Nabi bertanya, innama hiya tu'matun, sesungguhnya ianya adalah rezeki, at'amakumu hallahu, yang Allah telah berikan makan kepada kamu. Kisah ni yang panjang ada pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada pada baris yang ketiga Arafah. Cuma pada waktu itu kita akan gabung-gabungkan. Okey, maka yang pertamanya kata para ulama pada baris yang ketiga Arafah, mururu Abi Qatadah ta'anil miqat bila ihram. Lalu Abu Qatadah melewati miqat tanpa berihram. Maka adakah boleh seseorang untuk melewati miqat tanpa berihram? Boleh. Kalaulah dia tak nak buat umrah ataupun haji, maka boleh. Itu satu. Kemudian kita lihat baris yang kedua, 1, 2, 3. Baris yang ketiga selepas itu. Para pelajar gariskan. Wa fir riwayati, dan dalam sebahagian riwayat disebutkan, annahu arsala, sesungguhnya baginda telah mengutuskan Abu Qatadah untuk pergi ke pinggiran laut. Pada waktu itu menuju ke jalan laut. Litajassus, untuk pada waktu itu mengambil maklumat. Tajassus maksudnya spy, untuk spy dan mengambil maklumat. Au litahsil sadaqat, ataupun pada waktu itu untuk mengutip zakat daripada kabilah yang di situ. Wa arada Abu Qatadah, dan Abu Qatadah berkehendak ayyulhiqahu, untuk dia join Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ketika mana dia telah selesai urusan dia. Wa rafaqahu ba'du sahabah, dan sebahagian sahabat Nabi yang dalam keadaan ihram yang kita baca tadi, teman Abu Qatadah. Fasala ala himari wahshi, maka dia terserempak dengan kuda zebra. Dan pada waktu itu Abu Qatadah dalam keadaan halal. Wa kana rufaqa'uhu, namun teman-teman dia yang lain dalam keadaan ihram. Fa'akala ba'duhum saydah, maka ada yang makan. Walam ya'kulhu ba'dum, dan ada yang tak nak makan. Bila mereka tanya kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW pada waktu itu mengizinkan mereka untuk makan. Dan ini yang macam tadi kita baca. Kemudian baca dua baris bawah dia. Wal yanzur ila alfadhi Muslim aidha. Kita boleh tengok juga kepada hadis yang ada dalam riwayat Sahih Muslim. Fa inna fihi, maka dalam riwayat Muslim ada penambahan, anna Abu Qatadah lam yaral himar al-wahshi. Abu Qatadah pada waktu itu dia pada awalnya dia tak nampak kuda zebra tersebut. Bal ra'ahu ashabuh, namun yang nampaknya adalah teman-teman dia. Fa ja'ala yadhaku ba'duhum ila ba'din, maka sebahagian mereka mula tersenyum-senyum kepada yang lain. Mereka tak boleh tunjuk sebab dalam ihram, maka mereka saling senyum di antara mereka.
Wa kana dhahikum ala annahum muhrimun, dan mereka senyum kerana mereka dalam keadaan ihram, tak boleh menunjuk yang ada binatang yang boleh diburu. Wala yajuzu lahumul istiyad, dan mereka tidak boleh memburu. Falamma ra'a Abu Qatadah, bila Abu Qatadah nampak yang teman-temannya sedang tersenyum-senyum, fahimal kalama, maka dia pun faham apa yang teman-teman dia pada waktu itu ingin untuk sampaikan. Fasadal himar, maka dia pun pergi memburu binatang buruan tersebut. Maka ini adalah kisah yang ada dalam Sahih Muslim, yang tidak ada dalam riwayat Tirmizi. Riwayat yang ke-835. Wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Qatadah fi himarin al-wahshi misla hadis Abi Nadar ghaira, kecuali dalam sanad ini adanya penambahan anna Rasulullah SAW, Nabi bersabda, hal ma'akum min lahmi syai', kamu ada tak bawa daging dia? Maka Nabi minta daging untuk Nabi makan, nak menenangkan perasaan mereka yang pada waktu itu bahawa ianya adalah boleh dan tidak salah. Babu ma ja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan karahiyati lahmis sayd, makruh pada waktu itu memakan daging binatang buruan untuk orang ihram. Yang tadi kita baca boleh, yang ini mengatakan pada waktu itu makruh dan tak boleh. Apakah riwayat dia? Maka riwayat yang ke-840. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laysu an ibn Syihab an Ubaidillah bin Abdullah anna ibn Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu akhbarahu, telah mengkhabarkannya, anna Sa'b bin Jassamah, pada waktu itu Sa'b bin Jassamah telah mengkhabarkan beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bihi, telah melewati dengan beliau, bil abwa, di tempat yang bernama Abwa, atau biwaddan ataupun Waddan. Perawi pada waktu itu ragu yang mana Nabi jumpa dengan Sa'ab bin Jassamah dekat Abwa ataupun Waddan. Fa'ahda lahu himara, maka dia telah menghadiahkan untuk Nabi himaran wasyian, zebra pada waktu itu. Tapi dalam kurungan kena tulis, dia pada waktu itu hadiahkan binatang hidup, binatang buruan yang hidup, binatang buruan yang hidup kepada Nabi. Faraddahu, maka Nabi SAW memulangkan balik hadiah dia. Falamma ra'a Rasulullah, maka bila Nabi SAW nampak pada wajah Sa'ab bin Jassamah ini karahiyah, perasaan sedih, kenapa Nabi tolak hadiah dia, maka Nabi bersabda, innahu laysa bina raddun alaika, sesungguhnya bukanlah kami pada waktu itu memulangkan balik hadiah kamu, walakinna hurum, namun sesungguhnya kami berada dalam keadaan ihram. Maka lihat kepada Sahara baris yang kedua, li'annal muhrim la yajuzu lahu an yaqbila saydan hayya, kerana orang yang dalam keadaan ihram dia tak boleh terima binatang buruan yang masih hidup, tak boleh. Macam tadi kita baca daging, maka daging tu boleh makan. Maka sebenarnya ini berbeza, ini bukan daging yang telah siap diburu, tetapi ini adalah binatang buruan yang masih hidup, maka tidak boleh. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa qad dhahaba qaumun min ahli ilmi min ashabin nabi wa ghairihim ila hadzal hadis, dan telah pergi mengambil pandangan ini sekelompok daripada ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka kepada hadis ini, dan mereka berkata makruh akal saidi, untuk memakan daging binatang buruan untuk orang yang dalam ihram. Wa qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i pula, innama wajhu hadzal hadis, bahawasanya maksud hadis ini di sisi kami adalah innama raddahu alaihi, sesungguhnya Nabi pulangkan, lamma dhanna, kerana Nabi berpandangan, annahu sida, bahawa sahabat ini telah memburu min ajlih, kerana Nabi. Pada waktu tu dia tangkap dan dia nak hadiahkan kepada Nabi, dan itu memang tak boleh. Wa tarakahu ala tanazzuh, maka Nabi tinggal dan Nabi tidak ambil kerana pada waktu itu Nabi nak memelihara diri daripada perkara ini. Dan telah meriwayatkan sebahagian daripada anak murid Az-Zuhri daripada Zuhri hadis ini, dan beliau telah berkata, uhdiyalahu himarin wahshi, telah dihadiahkan untuk Nabi daging himar wahshi. Namun penambahan tersebut, kata Imam Tirmizi, ghair mahfuz, tidaklah mahfuz. Wa fil babi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali dan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Bab yang seterusnya, babu ma jaa fi saydil bahri lil muhrim, bahawa bab pada hadis yang telah datang berkenaan memburu binatang laut untuk orang yang dalam keadaan ihram. Jawapan dia boleh.
Riwayat 841, wa bihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Waqi' an Hammad bin Salamah an Abil Muhazzim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Abu Hurairah, kami telah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatin, untuk haji ataupun umrah. Fastaqbalana, maka telah menemui kami rijlun dalam sahara. Pada waktu itu gariskan, apakah yang dimaksudkan dengan rijlun? Al-qit'ah, sekelompok daripada jarat, daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa jarat bahasa Melayu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jarat yang boleh makan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahasa Melayu jarat. Apa dia pelajar-pelajar? Jarat. Yang boleh melompat-lompat tu apa dia jarat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belalang, betul, belalang. Tak recall. Okey. Maka pada waktu itu telah bertemu dengan Nabi dan para sahabat sekelompok belalang yang banyak. Faja'alna, maka kami mula nadribu, memukul belalang itu dengan tongkat kami, wa isiyina, dengan tongkat kami. Maka Nabi SAW bersabda, kuluhu, makanlah belalang tersebut, kerana ianya termasuk daripada saydil bahri, daripada binatang buruan laut. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Abul Muhazzim daripada Abu Hurairah, dan Abul Muhazzim nama penuhnya Yazid bin Sufyan. Waqad takallama, dan telah membahaskan tentang perawi ini Syu'bah. Waqad rahasa, dan mengatakan boleh sekelompok daripada ahli ilmu bahawa orang yang berada dalam ihram boleh untuk memburu al-jarada, belalang, fayakulah, dan boleh memakannya. Wa ra'a ba'duhum, dan sebahagian daripada mereka berpandangan orang yang memburu dan memakan belalang perlu pada waktu itu sedekah, perlu pada waktu itu membayar dam apabila pada waktu itu memburu ataupun memakan belalang. Bab yang ke-28, babu majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang dobok yusibuhal muhrim, yang pada waktu itu didapati oleh orang yang dalam keadaan ihram. Adakah dobok pada waktu itu boleh makan ataupun tidak? Maka riwayat yang ke-842, wabihi ilai, maka lihat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arafah, baris yang pertama, dobok adalah halal dan boleh dimakan di sisi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wabihi ilai qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala hadatsana Ibnu Jurayj an Abdullah bin Ubaid bin Umair an ibni Abi Ammar qala qultu li Jabir bin Abdullah, maka telah dikatakan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkenaan tentang ad-dabu asaydun hiya, adakah dobok pada waktu itu dikira sebagai binatang buruan? Maka beliau menjawab ya. Maka beliau bertanya lagi, akuluha, adakah aku boleh makan dobok? Maka beliau menjawab ya. Kemudian bertanya lagi, aqala Rasulullah, adakah Nabi yang kata boleh dimakan? Maka beliau menjawab ya. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dan berkata Ali Al-Madini, dan telah berkata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Jarir Ibn Hazim telah meriwayatkan hadis ini. Faqala, maka beliau berkata daripada Jabir, daripada Umar bin Khattab. Dan hadis Ibnu Jurayj adalah lebih sahih sanadnya. Dan inilah pandangan Imam Ahmad dan Ishaq, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, bahawa orang yang berada di dalam keadaan ihram, idza asaba, apabila dia dapat dobok, maka pada waktu itu dia perlu untuk membayar jazak, membayar dam, sebab ianya adalah binatang buruan, dan pada waktu itu ianya adalah boleh dimakan. Kemudian bab yang ke-29 kita sambung esok pagi insya-Allah. InsyaAllah esok pagi kita jumpa lagi pada jam 5.15 dalam pembacaan hadis Jami' Tirmizi, 8.30 pagi dalam Hayati Quran, dan mudah-mudahan kita dapat pada waktu itu istiqamah dalam, sayalah dapat istiqamah dalam nak berkongsi ilmu insya-Allah. Jumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.